Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan dari pelbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah kisah ini berlaku pada tahun lepas ketika saya keseorangan di rumah. Saya telah mendengar telepon rumah berdering. Jadi, tanpa membuang masa, saya mengangkat panggilan telepon. Di ujung talian tersebut ada suara memanggil, Mama. 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 memanggil dengan nada sayu dan tanpa henti-henti. Saya sangkakan ada kanak-kanak yang tersalah talian. Lalu saya menjawab panggilan tersebut dan berkata, "Adik, saya ni bukan ibu awak. Awak ni salah nombor ni." Walau bagaimanapun, suara itu tidak memperdulikan apa yang saya katakan. Kanak-kanak itu terus memanggil lagi. Mama. 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 Tidak putus-putus sehingga beberapa menit. Saya menunggu suara itu berhenti sambil mengharapkan kanak-kanak itu memutuskan taliannya. Namun, hampa kerana suara itu terus-menerus memanggil Mama tanpa henti-henti. Mama. Mama. Kerana terlalu lama, saya meletakkan ganggang telefon di atas meja. Saya sangkakan kanak-kanak itu amat nakal dan suka mengganggu orang melalui talian telefon. Selepas itu, saya meneruskan rutin harian dengan memasak makan malam. Kira-kira 2 jam selepas selesai semua tugas saya kembali teringatkan gagang telefon yang saya letakkan di atas meja tadi. Saya letakkan gagang telefon itu di telinga saya. Tidak sangka. Mama. 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 Suara itu masih lagi kedengaran di corong telefon tersebut. Mama. Waktu itu hampir-hampir maghrib. Mama. Saya memang mula terasa seram. Saya mula terfikirkan ianya gangguan dari makhluk halus. Tanpa membuang masa, saya memutuskan panggilan telefon tersebut. Apa yang berlaku, saya ceritakan kepada suami dan anak-anak. Kebetulan suami saya seorang pekerja di salah sebuah syarikat telekomunikasi. Memang seram gangguan tersebut. Tetapi saya hanya biarkan saja. Saya tidak mahu terlalu taksub dengan gangguan itu. Seminggu kemudian, saya mengikut suami saya ke tempat beliau bekerja kerana ada hal lain yang perlu saya uruskan. Tiba-tiba, telepon di pejabat suami berbunyi. Seperti biasa, suami saya mengangkat telepon kerana ianya sebahagian daripada tugas yang perlu dijalankan. Tapi, suara kanak-kanak yang memanggil saya tempoh hari pula yang kedengaran di dalam talian. Mama. Kami sekeluarga mendengar suara kanak-kanak itu secara bergilir-gilir. Mama. Sungguh sayu dan menyeramkan. Mama. Selepas itu, suami saya memutuskan talian dan membuat siasatan dari mana datangnya panggilan telefon tersebut. Rupa-rupanya, setelah suami saya siasat, talian tersebut datang daripada telefon awam di daerah terpencil, iaitu daripada kawasan Caah, Segamat, Johor. Yang mana tempat itu selalu berlaku kemalangan. Itulah yang menjadi tanda tanya saya dan keluarga dari dulu sampailah sekarang.
Apa tujuan kanak-kanak itu memanggil saya? Adakah simpati yang diharapkan? Adakah ia sebenarnya seorang manusia ataupun makhluk? Saya mau menceritakan satu kisah seram yang saya alami. Tidak boleh saya lupakan sampai sekarang. Ini membuatkan saya tidak berani lagi tidur keseorangan di dalam bilik. Saya adalah seorang ibu tunggal. Saya tinggal bersama ibu, ayah, adik lelaki dan istrinya di rumah kami di Sembawang. Saya tidur bersama anak gadis saya yang bernama Kira. Katil kami merupakan katil 2 tingkat. Saya tidur di bawah dan Kira di atas. Selalunya Kira sampai rumah dari tempat kerja paling lewat pukul 11.30 malam. Dan Kira akan mengantar pesanan kepada saya jika dia balik lewat malam. Selalunya, Kira memang selalu habis lewat dari tempat tugasnya di lapangan terbang Changi. Dan jika dia tidak balik, dia pun akan mengantar pesanan atau menelepon saya untuk memberitahu saya. Kejadian ini berlaku pada saya seminggu yang lalu, pada malam Jumaat. Saya terlalu penat sangat. Selepas pulang dari kerja, sekitar selepas pukul 7 malam, selepas saya membersihkan diri, solat maghrib dan isyak, saya makan dan berbual dengan ibu dan ayah saya. Tengah seronok berbual, masuk pukul 10 malam. Saya pun masuk ke dalam bilik dan terus tertidur. Tapi, semasa saya tidur, saya tersedar dari tidur selepas sesuatu berbunyi di atas katil saya. Di tempat tidur Kira. Bunyinya sama seperti bunyi apabila Kira baru baring atau sedang memusingkan dirinya di atas katil. Masa itu, jam menunjukkan pukul 12.15 pagi. Pada pendapat saya, itu mesti Kira yang sudah terbaring di atas. Selalunya, saya nampak wayar telepon bimbit Kira di sebelah saya. Pada malam itu, saya tidak perasan ada wayar dari atas. Saya tidak perasan wayarnya. Dalam masa yang sama, saya terhidu bauan yang tidak menyenangkan hati saya. Bau tu macam bau pacal, tapi saya masih lagi setengah tidur, setengah bangun. Saya tergerak hati untuk melihat telepon bimbit saya. Alangkah terperanjatnya saya bila ketika saya sedang memegang telepon bimbit, ketika itu juga Kira mengantar pesanan kepada saya untuk memberitahu bahwa dia pulang agak lewat. Dia masih berada di tempat kerja. Ada kerja. Katanya lagi kemungkinan habis sekitar 2 pagi. Jadi, apa yang ada di atas katil sehingga kan saya terdengar bunyi yang agak berat? Apa benda tu? Masih ada atau tidak? Soalan-soalan ini bermain di pikiran saya. Mahu bergerak tapi takut. Nak tidur balik, lagilah takut bila bau pacai masih ada. Dan perasaan menjadi tak tentu arah. Tiba-tiba, kedengaran bunyi dari atas katil yang perlahan bagaikan bunyi orang mengerang. Tapi jelas bunyi itu saya dengar. Bayangkan, jarak dari katil ke pintu kira-kira 7 tapak. Saya angkat bantal dan telepon bimbit saya dan jalan perlahan-lahan menuju pintu saya. Entah kenapa saya bergerak perlahan. Saya tidak terfikir bahwa bergerak cepat lagi menyenangkan saya. Ketika saya buka pintu bilik, pada waktu itu, katil itu di belakang saya. Terdetik perasaan ingin tahu apa yang berada di atas katil. Saya pun buka pintu. Perlahan-lahan kepala saya pusingkan ke arah kanan agar saya akan melihat dari tempat kaki dahulu.
bayangkan apa yang saya nampak. Susuk tubuh manusia yang dibalut kain putih. Boleh saya katakan, pocong di atas katil anak saya. Tanpa melengahkan masa, saya lari tanpa tutup pintu bilik saya kerana takut sangat. Saya kejutkan ayah dan ibu. Ibu merasakan sesuatu bila saya kejutkan dia. Namun gitu, tiada siapa yang berani periksa bilik itu pada malam itu. Kami lanjutkan tidur sehingga ke pagi. Saya tidur di bilik ibu bapa saya. Sampai sekarang, saya tak benarkan anak saya Kira kerja sehingga lewat malam lagi. Dan bila Kira belum balik lagi, saya akan berada di bilik ibu saya. Terima kasih kerana menonton. Diharapkan anda suka dengan kisah ini. Sila like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Terima kasih di atas sokongan anda terhadap segmen baru kami, mini dokumentari. Saya jumpa anda esok untuk segmen fakta. Pastikan anda subscribe ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah seram. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.